bulan Mac tahun lalu, maka kita telah mulakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Pada waktu itu kita telah jelaskan pada guru, ibu bapa, pengurusan sekolah dan juga murid-murid bahawa apa sahaja kaedah PDPR yang digunakan perlulah diambil kira kesesuaian guru dan murid. Masa berlalu, banyak yang kita pelajari dalam tempoh setahun yang lalu. Tidak ada sesiapa di antara kita yang pernah melalui situasi sebegini. Setiap perancangan dibuat, diteliti, dilihat menggunakan maklumat-maklumat yang ada, data-data yang ada, dan kami di KPM sentiasa committed bahawa apa sahaja yang kami laksanakan, kita laksanakan untuk kepentingan semua. Pendekatan yang kita ambil adalah berdasarkan input, maklum balas, pandangan semua pihak. Mungkin kami tidak dapat memenuhi kehendak atau memenuhi keperluan semua pihak dalam keadaan penuh dengan kekangan. Tapi kami committed bahawa setiap yang kami lakukan adalah yang terbaik dalam keadaan kekangan yang ada. Kita kembali kepada tarikh pembukaan sekolah. Bila sekolah akan dibuka? Pertama sekali berkaitan dengan sekolah rendah. Untuk murid sekolah rendah, murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 di seluruh negara akan hadir ke sekolah bermula pada 1 Mac 2021. Murid-murid lain, murid tahun 3, 4, 5 dan 6 akan mula hadir ke sekolah pada 8 Mac 2021. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2 hadir lebih awal ke sekolah. Seperti yang mana yang kita tahu, anak-anak ini sebelum ini tahun lepas jumlah hari mereka bersekolah secara bersemuka adalah amat terhad. Oleh yang demikian, bagi membolehkan anak-anak ini membiasakan diri dengan SOP di sekolah, khususnya anak-anak yang baru masuk ke tahun 1 sebagai contoh, maka KPM telah membuat keputusan supaya murid prasekolah, murid tahun 1 dan murid tahun 2 akan ke sekolah terlebih dahulu. Ini akan memberi ruang kepada guru-guru untuk membiasakan anak-anak ini dengan SOP baru di sekolah, dan juga untuk guru-guru bersama-sama dengan ibu bapa mencari kaedah terbaik berkaitan dengan penyuraian anak-anak pada akhir persekolahan. Itu untuk murid-murid sekolah rendah. Seterusnya, murid sekolah menengah. Tentu ada yang bertanya bila. Dan tarikh untuk murid sekolah menengah adalah pada 4 April 2021 bagi kumpulan A, iaitu negeri Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Manakala untuk kumpulan B ia akan bermula pada 5 April 2021. Tentunya ada yang tertanya-tanya mengapa murid sekolah rendah pergi lebih awal dan tidak sekolah menengah. Kami di KPM kalau boleh kita nak bawa anak-anak ini ke sekolah. Namun seperti mana saudara-saudari tahu bahawa pada hari Isnin ini akan bermula peperiksaan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Peperiksaan SPM kali ini amat berbeza kaedah pelaksanaannya berbanding dengan SPM tahun-tahun sebelum ini. SOP untuk peperiksaan SPM adalah amat terperinci dan amat ketat bagi memastikan anak-anak kita yang akan menduduki SPM bermula pada hari Isnin ini dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan tenang dan juga selamat. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, biasanya Dewan Peperiksaan ini hanya satu sahaja. Namun untuk SPM kali ini bukan sahaja Dewan Peperiksaan perlu disediakan, tetapi kita juga menyediakan bilik alternatif
Sekiranya berlaku apa-apa melibatkan murid dalam Dewan Peperiksaan, ada bilik alternatif yang boleh digunakan. Selain daripada itu, kita sediakan juga bilik khas. Ada keadaan mungkin calon-calon menunjukkan gejala, dan apabila sampai di sekolah, namun suhu badannya tidak begitu tinggi. Jadi sebagai langkah untuk keselamatan, murid-murid ini akan ditempatkan di bilik khas. Ada juga bilik isolasi yang perlu disediakan. Selain daripada itu, bilik transit juga perlu disediakan. Bilik transit adalah untuk murid-murid yang mungkin ada kertas peperiksaan sebelah pagi dan perlu ada sedikit ruang masa sebelum menduduki kertas peperiksaan sebelah petang, maka perlu ada bilik transit untuk anak-anak ini. Memandangkan keperluan logistik, bilik-bilik di sekolah cukup banyak, maka sekiranya kita bawa balik mana-mana murid atau mana-mana tingkatan ke sekolah, ianya akan memberi kesan kepada ruang-ruang yang kita perlu sediakan untuk tujuan peperiksaan SPM. Oleh yang demikian, KPM mengambil keputusan bahawa semua murid sekolah menengah akan kembali semula ke sekolah selepas tamat cuti pertengahan penggal. Peperiksaan SPM akan berakhir pada hujung bulan Mac, dan cuti pertengahan penggal adalah antara 26 atau 27 Mac sehingga 3 hingga 4 April. Maka murid sekolah menengah akan hadir ke sekolah sejurus selepas cuti pertengahan penggal. Seterusnya, murid kolej vocational. Murid kolej vocational untuk Sijil Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 dan juga Diploma Vocational Malaysia tahun 1 semester 2 akan hadir pada 1 Mac. Seterusnya adalah sekolah swasta. Bagaimana pula dengan sekolah swasta? Sekolah swasta secara umumnya mengikuti jadual sekolah kerajaan. Jika kita lihat, sekolah rendah, prasekolah tahun 1 dan tahun 2 hadir pada 1 Mac, tahun 3 hingga tahun 6 hadir pada 8 Mac, dan untuk sekolah menengah bergantung sama ada sekolah tersebut terletak dalam zon A atau zon B, dan tarikh pembukaannya adalah antara sama ada 4 atau 5 April 2021. Seterusnya, sekolah antarabangsa dan IPS kategori pusat. Sekolah-sekolah antarabangsa yang tidak ada SPM, yang tidak ada peperiksaan kebangsaan, dan pada masa yang sama IPS kategori pusat, termasuklah pusat-pusat tuition, boleh mula dibuka pada 8 Mac 2021. Dan secara umumnya inilah, kalau kita boleh rumuskan tentang tarikh-tarikh pembukaan sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah KPM. Jadi saya jelaskan sekali lagi, untuk murid sekolah rendah pada 1 Mac yang hadir ke sekolah adalah murid prasekolah darjah 1 dan darjah 2. Pada 8 Mac, murid darjah 3, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 akan hadir ke sekolah. Untuk sekolah menengah, semua tingkatan akan hadir ke sekolah bermula pada 4 atau 5 April 2021. Untuk kolej vocational, murid-murid SVM tahun 1 semester 2 dan DVM tahun 1 semester 2 hadir pada 1 Mac. Dan untuk sekolah swasta, seperti mana saya sebut tadi, ianya sama dengan sekolah rendah dan sekolah menengah untuk sekolah kerajaan. Dan sekolah antarabangsa boleh bermula pada 8 Mac 2021, begitu juga dengan IPS kategori pusat. Saudara-saudari sekalian, tarikh ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Untuk sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka disaran untuk turut mengikuti tarikh ini dan mematuhi segala SOP yang ditetapkan.
Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan tarikh pembukaan semula sekolah. Apa yang penting, sekolah akan dibuka dalam keadaan di mana SOP mestilah dipatuhi oleh semua pihak bagi memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah, dapat meneruskan pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Kami sedar bahawa antara cabaran utama yang kita perlu hadapi adalah sewaktu penyuraian murid apabila tamatnya waktu persekolahan. Di sinilah ramai antara kita melihat ramai ibu bapa yang menunggu di luar sekolah, kadang-kadang tidak ada penjarakan fizikal dan sebagainya. Oleh yang demikian, kami di KPM telah mengesyorkan kepada sekolah-sekolah kaedah yang terbaik yang mereka boleh gunakan bagi memastikan penyuraian ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga SOP dapat dipatuhi. Namun KPM ingin memohon jasa baik ibu bapa dan juga kepimpinan masyarakat untuk turut sama mendukung usaha memastikan segala SOP yang telah ditetapkan mestilah dipatuhi, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Di dalam sekolah secara umumnya, murid-murid dapat mematuhi SOP dengan baik. Meja-meja disusun dalam kelas untuk memastikan terdapat penjarakan fizikal antara murid-murid. Mereka juga makan di dalam kelas, tidak makan di kantin. Jadi kita sehabis mungkin ingin memastikan supaya SOP dapat dipatuhi dalam sekolah. Namun kita memerlukan jasa baik dan juga kerjasama ibu bapa, termasuklah juga pemimpin masyarakat untuk sama-sama, dan PIBG juga sama-sama kita berusaha untuk memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat. InsyaAllah dengan kerjasama semua pihak, kita yakin kita dapat lakukan yang terbaik dan pembelajaran anak-anak secara bersemuka dapat diteruskan. Saya buka kepada soalan. Terima kasih. Silakan. Ada? Semua jelas? Tidak ada sebarang soalan ya? Clear? Okey. Tak ada. Jadi saya ingin menyentuh sedikit ya. Saya tadi sebelum saya datang, saya tengok komen-komen di Facebook, pandangan-pandangan yang diberikan ya, ada yang kata buat penggiliran dan sebagainya. Sebenarnya semua pandangan ini telah diambil kira. Kita duduk bincang apakah kaedah yang terbaik, dan insya-Allah jika kita semua bersatu hati, kita semua dapat bekerja sama dengan baik, kami yakin bahawa sesi persekolahan dapat diteruskan dengan baik. Saya juga ada baca komen ibu bapa yang anak-anaknya kini berada di asrama yang akan menduduki peperiksaan, bertanya sama ada boleh anak mereka balik atau boleh mereka ke asrama. Untuk ibu bapa, kami telah berbincang. Anak-anak kita di asrama pada hari ini berada dalam satu bubble, satu gelombang yang gelembung selamat, yang mana mereka berada di antara mereka meneruskan pendidikan mereka, dan kami mohon supaya kita berikan masa untuk anak-anak ini terus berada dalam keadaan selamat. InsyaAllah selepas SPM selesai, ibu bapa boleh bertemu dengan anak-anak. Jadi ada lagi ruang kalau nak tanya soalan saya. Tak ada soalan? Jelas? Sejelas-jelasnya. InsyaAllah kalau begitulah
tidak ada soalan, maka sekali lagi saya mohon jasa baik semua, kita jayakan usaha ini, kita pastikan kita sama-sama hanya dengan usaha semua pihak, ibu bapa, murid, guru-guru, kita dapat pastikan bahawa usaha kita untuk membuka sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dilaksanakan dalam keadaan yang selamat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.